Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sekali kita dalam program 1D 5Q 1D 5Q. Satu hari 5 soalan objektif. InsyaAllah kita akan bincangkan sehinggalah kamu ambil SPM 2021 nanti. Untuk kita buat setiap hari, satu hari mesti jawab 5 soalan objektif sekurang-kurangnya, supaya kamu tidak lupa lah. Okay, mari kita tengok soalan yang nombor 1. Raja menunjukkan seorang lelaki membawa beberapa biji durian yang sama dalam dua beg plastik. Tetapi beg plastik dalam Raja B diletakkan beberapa surat khabar. Dilapik dengan surat khabar ni. Surat khabar lama. Okey, di dalamnya sebelum dimasukkan durian. Yang ni beg plastik terkoyak, yang ni tidak terkoyak. Yang ni sebenarnya tajuk disebabkan ini level SPM yang tahun yang sebelum-sebelum ni. Maka ini tajuk ni sebenarnya kamu dah belajar masa tingkatan 2. Untuk KSSM kamu dah belajar masa tingkatan 2, iaitu pressure sama dengan force per unit area ataupun daya per unit luas. Maka yang ni dia nak kaitkan dengan bila mana kita besarkan luas permukaan, menambahkan kertas itu. Luas permukaan yang kecil ni bagi duri-durian, dia sepatutnya menghasilkan tekanan yang tinggi. Jadi bila kita letak itu, maka tekanan dia yang kena plastik adalah berkurang. So sebab apa kita tinggikan luas permukaan dengan menambahkan kertas itu, maka pressure dia akan berkurang. Dan begitulah juga sebaliknya. Kalau kita nak benda tu tekanan tinggi, ataupun benda tu memang sebenarnya jadi dia bertekanan tinggi, disebabkan apa? Disebabkan oleh luas permukaan dia yang kecil, maka tekanan dia akan meningkat. Alright. Jadi dia kata kenapa beg plastik A mudah koyak? Ini konsep saja ya. Konsep jisim durian adalah lebih besar, salah. Daya yang dikenakan oleh durian dalam beg plastik lebih besar, salah. Tekanan yang dikenakan oleh durian dalam beg plastik A terhadap beg plastik lebih besar. Okey. Ini macam pilihan jawapan. Dan D, luas permukaan durian yang bersentuhan dengan beg plastik dalam beg plastik A lebih besar. Ini salah kat sini. Sebenarnya lebih kecil. Bermaksud tekanan dikenakan beg plastik A lebih besar. Menyebabkan itulah sebabnya dia terkoyak. Okey, next. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, walaupun sini 12, nombor 2 lah untuk kita ini. Raja menunjukkan susu pekat dituang dari tin yang hanya mempunyai satu lubang pada bahagian atas tin kecawan. Alright. Okey, jadi kalau kamu nampak macam ni, kamu dah tahu dah ini berkenaan dengan atmospheric pressure. PATM. Okey, PATM. Macam mana dia susu ni, kalau kamu tengok sebagai orang kata apa, pengalaman kamu lah. Kalau kamu tebuk satu, dia memang susah nak turun ni. Sebab apa? Sebab berlaku perubahan tekanan, tetapi disebabkan tidak ada bantuan daripada tekanan luar, dia hanya mengharapkan tenaga graviti. Okey, mengharapkan tenaga graviti, maka dia sukar untuk dia keluar. Sebab dalam ni, di luar ni ada atmospheric pressure. Dia akan menekan ni susu ni supaya jangan keluar. Lepas tu kita rasa memang susah nak keluar. Lepas tu sekiranya kita tebuk lubang kat sini, tekanan dalam dengan tekanan luar akan menjadi sama. Bila sama tu, maksudnya susu ini lebih mudah untuk keluar. Sekiranya dia tak tebuk, tekanan dalam ini dia akan jadi kurang sebab susu nak keluar. Nanti tekanan dia berkurang. Bila tekanan kurang, tekanan atmosfera daripada luar akan cuba untuk masuk dan mengisi ruang. Itu yang menyebabkan dia sukar untuk turun. Payahlah nak keluar. Alright. Okey, susu tidak dapat mengalir keluar dengan mudah dari tin kerana apa? Kerana tekanan atmosfera adalah rendah. Ini tak tepat lah. Tekanan dalam tin adalah tinggi. Kalau tinggi, menyembur dia keluar. Salah lah. Tekanan dalam tin lebih rendah daripada bila isi padu susu berkurang. Ini possible answer. Tekanan udara dalam tin lebih rendah berbanding dengan tekanan atmosfera. Okey, so jawapan dia adalah ni yang paling tepat lah. Tekanan udara dalam tin adalah lebih rendah berbanding dengan tekanan atmosfera. Yang ni yang paling tepat. Yang ni lebih rendah bila isi padu susu berkurang. Ada hampir-hampir, tapi dia tak kait dengan tekanan atmosfera. So jawapan yang paling tepat adalah ni, tekanan dalam tu rendah daripada tekanan luar. Jadi susahlah dia nak keluar. Yang luar ni cuba nak masuk ke dalam. Okey, soalan seterusnya adalah Raja menunjukkan satu tip U manometer disambungkan kepada satu tangki gas yang kemudian dibuka injapnya.
Didapati gas terperangkap dalam tiub U. Panjang turus merkuri adalah 5 cm. Okey, perbezaan ni 5 cm. Yang ni sekiranya tanpa disambung ke saluran gas, merkuri ni sepatutnya berada pada ketinggian yang sama. Ini kalau tak ada disambung ke mana-mana gas, ketinggian dia akan jadi sama macam ni. Sebab apa? Sebab kedua-duanya terdedah kepada atmospheric pressure, PATM sahaja. Sama ni. Tapi bila mana gas tu masuk, keadaan ini menunjukkan bahawa tekanan gas ini lebih tinggi daripada tekanan merkuri. Lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Kat sini ada PATM. Jadi dia lebih tinggi tekanan gas ni. So kalau kita nak P gas sama dengan H tadi kita campurkan dengan PATM. Okay, ingat baliklah, ini tajuk bab tingkatan 5, bab 2. Lepas tu dia tanya apa? Tentukan tekanan gas dalam silinder itu. Diberi ni ketubatan merkuri 13,600, tekanan atmosfera 1.02 kali 10 Pascal. Jadi kita kena guna formula yang ni, tapi H ini kita kena tukar terus dalam bentuk rho GH. Okey, rho GH. Maka untuk dapatkan ni tekanan gas, kita keluar dulu dia, apa yang diberi senaraikan dulu. Saya tak rela gagal ujian. Ingat S tu senarai dulu. Rho sama dengan rho merkuri rho Hg. Rho merkuri kita ada 13,600 kg per meter cube. Lepas tu kita ada atmospheric pressure, PATM pun dia bagi. PATM sama dengan 1.02 kali dengan 10 kuasa 5 Pascal. Alright, itu saja yang kita ada. G kita akan ambil kat depan lah 9.81. Okey, kita tulis G sama dengan 9.81. Yang ni nilai ni diberi di dalam muka surat untuk yang formula, senarai formula tu, senarai rumus. Jadi kamu kena selalu tengok lah. Mari kita tengok calculation dia. So P gas kita adalah rho GH campurkan dengan PATM. Okey. Oh, lagi satu cikgu tak senaraikan. H kita adalah 5 cm. Yang ni tadi tu. Saya tak rela gagal ujian. Okey, sekarang ni senaraikan, mudah senarai. Tukar ni 5 cm ni kena tukar kepada meter. Dia lah 0.05 meter. Wajib tukar. Okey, 0.05 meter. Lepas tu baru kita tengok saya tak rela. Rumus apa kita nak pakai? Inilah rumusnya. Rho GH campur dengan PATM. Rho kita adalah 13,600 darabkan dengan 9.81 darabkan dengan H kita adalah 0.05. Last sekali kita campurkan dengan 1.02 darabkan dengan 10 kuasa 5 Pascal itu. Maka jawapan cikgu tulis kat tepi sinilah tak muat dah ni. Okey, kita akan dapat, kamu sepatutnya dapat 108,670.8 Pascal. Okey, atau kalau kita tulis dalam kilo Pascal, kita tulis 108.7 kilo Pascal pun boleh. Atau nak buat juga dalam bentuk 10 kuasa 5 pun boleh. Tak ada masalah 1.08 lah. Alright, selesai. So jawapan dia adalah 108,800. Yang ni jawapan yang diberi ni adalah berdasarkan nilai G sama dengan 10. Sebab sebelum ni nilai gravity semua dia orang letak 10 untuk KBSM. Jadi bila mana masuk KSSM, untuk kamu tak boleh lah, sebab kita dah belajar hukum kegravitian semester Newton itu, kita semua guna G adalah 9.81. Okay, ni soalan ni soalan yang lepas-lepas. Jadi nilai dia dapat jawapan 108,800. Kita buat calculation tadi, kita dapat 108,670. Dia lari sikit lah, tak apa. Jadi jawapan dia adalah boy. Nombor 14. Nombor 4 kita untuk hari ni. Raja menunjukkan seorang budak di atas rakit. Jika berat budak dan rakitnya ialah 1,200 Newton, berapakah isi padu bahagian rakit yang tenggelam? Okay, nampak cerita pasal ni, kena pasti dulu. Ini adalah prinsip
Archimedes ke apa ke, tak kisahlah sebut macam mana pun kan. Tapi ejaan kena betul. Dalam periksa mesti ejaan nama ni kena betul. Pascal kena betul, Archimedes kena betul, Bernoulli kena betul. Mesti kena betul. Okey. Dia dah bagi apa-apa yang dibagi. Di sini lah berat. Diberi W sama dengan 1200 Newton. Okey, dia kata ini berat budak dan juga rakit dia. So dia tanya berapa isi padu. Kita dah tahu, ingat formula FB, daya apung Daya apung sama dengan W. Kita boleh juga sebut daya apung sama dengan rho VG. Apa? Rho VG. Dia bagi tak rho dia bagi. Maka kita nak cari W. Bila kedua-dua ni FB sama dengan W, FB juga sama ni, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa W sama dengan rho VG. Maka kita boleh dapatlah rho V itu. Okey, cikgu tulis kat ruang yang ni sini sikit supaya dia ni selesa dah tulis. Kita akan dapat W sama dengan rho kita adalah 1000. V kita nak cari. G kita adalah 9.81. Okay, W tadi cikgu lupa nak tukar. Okey, jadi kita akan dapat W sama rho VG. Nilai yang dibagi ialah W. Rho pun dia dah bagi 1000 kilogram per meter cube. G pun kita dah ada tadi. G 9.81 Newton per kilogram. Alright, jadi kita boleh dapat V. Kalau cikgu suka pusing formula dulu, maka V sama dengan W perkan dengan rho G. Maka kita akan dapat, cikgu tulis kat sini sikit takut tak muat ruang V kita sama dengan volume Volume dia adalah 1200. Gantikan rho kita adalah 1000 darabkan dengan 9.81. Maka kita akan dapat 0.122. Okey, kita akan dapat 0.12 meter cube. So jawapan dia adalah A. Itu je cara dia. Seterusnya. Yang penting Archimedes ingat tu formula tu. FB sama dengan W, FB juga sama dengan rho VG. Okey, rajah manakah, soalan akhir soalan akhir untuk hari ni. Rajah manakah menunjukkan aras cecair yang betul dalam tiub U? Wow, ini prinsip apa ni? Ini prinsip Bernoulli. Inilah prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli. Kena ingat, sekiranya dia sama saiz, hal laju di hujung lebih besar daripada hal laju yang di hadapan. Contoh nanti kalau letak sini ABC bermaksud kalau kita sini kita dah tahu dah VC dia mesti lebih laju daripada VA. Sebab apa? Di hujung dia lebih laju daripada yang di depan. Tapi bila ada satu kawasan yang lebih sempit, di situ yang paling laju. Bermaksud VB ni dia melepasi ini, dia paling tinggi. VB paling tinggi. Alright. Sebab bentuk dia semua sama, kita kena pasti dulu dia punya dari segi laju dulu sebelum kita pergi kepada pressure. Sebab prinsip dia kata apa? Hal laju tinggi tekanan rendah, hal laju rendah tekanan tinggi. Maka kita boleh susun yang ni. Kalau kita nak tengok sini, PB kurang daripada PC kurang daripada PA. Bermaksud yang paling tinggi tekanan dia adalah di A. Bila tekanan tinggi, dia akan tekan air tu tolak yang paling bawah dia boleh masuk. Kalau yang C ni memang salah lah. Okay, yang C salah sebab apa? Kalau dia kuat kat sini, maka dia akan tekan ni, air ni akan turun bawah. Alright. Yang A possible answer. Yang C ni kita dah salah dah. Yang B pula, B pun salah. Dekat P ni dia paling tinggi tekanan dia. P dekat A ni. Sini pun ABC. Dekat A ni tekanan paling tinggi. Inilah PA. Maka dia paling tinggi, sepatutnya dia tekan air ni tolak sampai bawah. Kalau B ni yang paling rendah, B yang paling rendah, maka patutnya dia duduk naik atas ni, sebab dia tak boleh nak tekan air ni ke bawah. So B ni juga salah. C salah. D pula D. D macam nak betul lah ni. Tapi yang ni pula berlawanan, sebab yang ni yang kedua. Yang ni sepatutnya berada di atas. So D juga adalah salah. Maka jawapannya adalah yang A ni. A ni yang betul.
Bila di A ni tekanan dia paling tinggi, maka dia tekan udara dikompres paling tinggi, maka air ni akan tertolak ke bawah. Dekat B pula, B ni ialah kawasan yang paling halaju dia paling tinggi, maka tekanan dia rendah. Dia tak boleh tekan pun air ni naik atas. Sebab tu air tu naik tinggi dekat dia. Sampai kat ujung ni, laju dia sederhana lah sederhana, duduk tengah-tengah VC ni, maka dia punya tekanan pun sederhana. Dia separuh daripada yang paling kecil ni. So jawapan dia lah A. Okey, sampai situ dulu untuk hari ni. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.